Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar berkenaan dengan pecahan, iaitu bab yang kedua dalam tahun 4. Pecahan sebelum ni kita dah belajar dalam tahun 2 dan tahun 3. Apa itu pecahan? Pecahan ialah sebahagian daripada keseluruhan. Contoh, kita ada satu petak dibahagikan kepada 3 bahagian. Jadi ini adalah pecahan. Maksud dia, kita pecahkan kepada 3 bahagian dan contoh kita lorekkan satu bahagian. Ini menunjukkan kawasan ini adalah 1/3. 1/3 berlorek. Okey, seterusnya berapa pecahan yang tidak berlorek? Ada 2/3. 2/3 tidak berlorek. Okey. Seterusnya, pecahan, contoh pecahan adalah 2/3. Untuk pecahan 2/3. 2 tu apa? 3 tu apa? 2 adalah pengangka. Seterusnya yang berada di bawah adalah penyebut. Di bawah penyebut, di atas adalah pengangka, ataupun dalam bahasa Inggeris numerator dan denominator. Okey. Seterusnya, pecahan terbahagi kepada 2, iaitu contoh 2/3. Seterusnya, contoh yang kedua adalah 3/2. Yang pertama, pengangka kecil, penyebut lebih besar. Seterusnya, yang bahagian yang sebelah kanan ni, pengangka lebih besar daripada penyebut. Yang ini kita namakan sebagai pecahan wajar dan pecahan tidak wajar. Ini adalah pecahan wajar. Yang ini pecahan tidak wajar. Pecahan wajar adalah pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pecahan tidak wajar, pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, seterusnya. Contoh, yang mana satu pecahan wajar atau tidak wajar? Adakah ini pecahan wajar atau ini pecahan yang wajar? Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan pecahan wajar dan tidak wajar. Caranya ialah 5/2. Maksud dia, pengangka lebih besar daripada penyebut memberi jawapan pecahan tidak wajar. Seterusnya, 3/4. Pengangka lebih kecil daripada penyebut menunjukkan bahawa ini adalah pecahan wajar. Okey. Seterusnya, contoh lain, kaedah lain, macam mana nak buat, nak tahu yang mana pecahan wajar dan mana pecahan tak wajar. Contoh paling mudah ialah berada di atas ni adalah kepala, yang di bawah ni adalah badan. Contoh, yang ini kepala, ini badan. Jadi ini kepala, yang ini badan. Wajar seseorang mempunyai kepala yang kecil dan badan yang lebih besar. Tetapi tidak wajar kalau kepala dia besar, badan dia kecil. Jadi ini adalah pecahan yang tidak wajar. Kepala besar, badan kecil. Kepala kecil, badan lebih besar. Ini adalah pecahan yang wajar. Itu dia cara untuk ingat pecahan wajar dan pecahan tidak wajar. Okey, seterusnya.
pecahan tak wajar boleh ditukar kepada pecahan nombor bercampur. Jadi ada kaedahnya. Di dalam buku teks tahun 4 ada ditunjukkan beberapa kaedah. Kaedah garis nombor, kaedah gambar rajah, kaedah bahagi. Tapi insya-Allah hari ini saya akan tunjukkan tambahan, iaitu kaedah yang lebih mudah daripada banyak kaedah yang lain. InsyaAllah kita pergi satu persatu. Okey. Pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Sebelum tu kita tengok dulu dua kek. Ini contoh dua kek yang dilihat daripada atas. Satu kek dan satu kek lagi dipotong 4. Satu kek dipotong 4. Jadi macam mana bayangan kita untuk menunjukkan nombor bercampur? Dalam buku teks matematik tahun 4 muka surat 67 ada dinyatakan berkenaan dengan ini. Okey, contoh. Kita ada satu kek penuh dan satu kek lagi dipotong 4. Satu kek lagi kita lorekkan. Jadi ini menunjukkan satu kek dan ini lorekkan ni adalah 1/4. Maksud dia 1 dilorek daripada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. 1/4 kek. Jadi nombor bercampur menunjukkan jumlah yang ada yang telah dilorekkan, iaitu 1/4 kek. Jadi ini adalah contoh nombor bercampur. Okey, seterusnya macam mana kita nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar. Jadi kaedah yang biasa digunakan adalah 1/4, 1/4. Yang ini kita perlu darabkan dia. Yang ini kita darabkan dia. Yang ini kita tambahkan. Jadi dia akan membawa kepada jawapan 1/4. 4 tambah 1 dapat 5. Jadi pengangka dia adalah 5, penyebut tetap sama. 5/4. Kita kembali kepada bahagian yang sebelum ini, iaitu kita ada 1/4 kek. Kita ada 1/4 kek. Jadi daripada gambar rajah, macam mana kita nak tukarkan kepada pecahan tidak wajar? Melalui cara gambar rajah. Jadi jika di sini dipotong kepada 4 bahagian, di sini juga yang pertama sekali ni juga perlu dipotong kepada 4 bahagian. Jadi di sini memang dah ada satu kek, yang ini 1/4 kek. Ini 1/4, yang ini 1 kek. Bagaimana dapat 5/4? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan 4/4. 4/4 bahagian, yang ini pula 1/4. Jadi untuk dapatkan pecahan tidak wajar, 4/4 ditambah dengan 1/4, kita akan dapat jawapan 5/4. Ini dia jawapan dia. Oleh itu, pecahan nombor bercampur nak ditukarkan kepada pecahan tidak wajar. Ada banyak kaedah, tapi hari ini saya nak terangkan 4 kaedah. Kaedah yang pertama, kita ulang kaji semula. 1/4 kita darab dan kita tambah. 4 darab 1 dapat 4. 4 tambah 1 dapat 5. Memberi jawapan 5/4. Seterusnya 1/4. 1/4 kita ada contoh kat sini dan di sini. Kaedah gambar rajah. Ini
1/4. Seterusnya 1 bahagian. Ini menunjukkan 4/4. Yang ini menunjukkan 1/4. Jadi hasil tambah menunjukkan 5/4. Seterusnya 1/4. Kaedah yang lain, 1 kita jadikan pecahan. Untuk 1 kita jadikan pecahan, kita boleh gunakan penyebut dan pengangka yang sama. Untuk itu kita lihat di sebelah, di sini ada 4 penyebut dia. Jadi kita terus buat 4/4 tambah 1/4. 4/4 lagi sekali. Penyebut dan pengangka yang sama, penyebut dan pengangka yang sama memberikan jumlah 1. Memberikan jumlah 1. Jadi kita tahu 1 menunjukkan 4/4. Tambah 1/4 menjadikan 5/4. Ini dia 3 kaedah untuk kita tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Seterusnya, sebaliknya, bagaimana kita nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Contoh 5/4. Macam mana nak tukarkan kepada nombor bercampur? Kaedah yang biasa kita gunakan dan ramai yang gunakan adalah kita bahagi. Per menunjukkan bahagi. Maksudnya 5 bahagi 4. Okey, 5 bahagi 4. 5 kita bahagikan dengan 4. Bahagi macam biasa, 4 darab berapa 5? 4 darab 1 dapat 4. Ditolakkan dapat 1. Seterusnya kita gunakan bentuk clockwise ataupun arah jam. Daripada atas turun ke bawah, daripada bawah naik ke atas. Jawapan dia adalah 1/4. Okey. Kaedah kedua, kita boleh gunakan kaedah garis nombor. Contoh, kaedah garis nombor. Ini 5/4. Kita buat satu garisan. Okey. Bermula dengan 1/4. Seterusnya 2/4. Seterusnya 3/4. Seterusnya 4/4. Seterusnya 5/4. Okey. 1/4 sampai 5/4. Kita gunakan kaedah garis nombor untuk lebih kita faham. Untuk kaedah garis nombor, ada bahagian bawah, ada bahagian atas. Iaitu bahagian atas 4/4 kita kena jadikan 1. Sebab 4 bahagi 4 dapat 1. Yang ini 1. Yang ini tetap sama. 3/4, 2/4, 1/4. Di sini akan jadi 1/4. Dan seterusnya 2, 2, 1/4, 2, 2/4. Jadi 5/4 kita akan dapat jawapan 1/4. Seterusnya, kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga ini kaedah yang agak mudah, iaitu 5/4. Macam mana nak jadikan dia pecahan nombor bercampur, iaitu 5. Dalam 5 ada berapa kali bilangan 4? Maksud dia dalam 5 ada 1 kali bilangan 4, iaitu 5 sama dengan 1 tambah 4. Jadi 5 adalah 1 tambah 4. Jadi kat sini kita boleh pecahkan. Yang ini 1/4, yang ini adalah 4/4. Jadi ini menunjukkan 4/4. Kita tahu 1/4 tambah 1. Ini menunjukkan 1/4. Okey. Seterusnya, cara yang paling mudah lagi, 5 tolak 4. 5 tolak 4 berapa? 5 tolak 4 dapat 1. Jadi penyebut tetap sama. Berapa kali kita tolak? 1 kali.
Terus dapat jawapan 1/4. Okey. Contoh lain. 7/4. Tukarkan kepada pecahan nombor bercampur. 7 tolak 4. 7 tolak 4 dapat 3/4. Berapa kali kita tolak? 1 kali. 1/3/4. Contoh lain. 9/4. 9/4. 9 tolak 4 dapat 5. 9 tolak 4 dapat 5. 5 pula tolak 4 dapat 1. Jadi 1/4. Berapa kali kita tolak? 2 kali. 2 1/4. Agak mudah. Contoh lain, last kali. Contoh 12/5. Tukarkan kepada nombor bercampur. 12 tolak 5. 12 tolak 5 adalah 7. 7/5. 7/5 bukan nombor pecahan yang wajar. Jadi kita kena tolak lagi. 7 tolak 5. 7 tolak 5 dapat 2. Jadi jawapannya 2/5. Berapa kali kita tolak? 2 kali. 12 tolak 5, 7 tolak 5. 2 kali. Jadi 2/5. Untuk lebih faham bagaimana dapat cara ni, iaitu berapa kali kita tolak? 12 tolak 5. 2 kali kita tolak 12 tolak 5 dapat 7. 7 tolak 5 dapat 2. Iaitu 12 tolak 5 ini menunjukkan 5/5 tambah 5/5 tambah 2/5. Di sini 5/5 tambah 5/5 tambah 2/5. Jadi ini menunjukkan 5/5 adalah 1. Pengangka dan penyebut yang sama kita panggil 1. Pengangka dan penyebut yang sama pun 1. Jadi 1 tambah 1 dapat 2. 2 tambah 2/5 menunjukkan 2/5. Okey. Contoh 9/7. Untuk penukaran bentuk pecahan tak wajar kepada nombor bercampur atau nombor bercampur kepada pecahan tak wajar tidak memerlukan jalan kerja. Unit conversion ataupun penukaran unit tidak perlukan jalan kerja. Jika ada jalan kerja pun tidak akan ada markah untuk tu. Markah hanya pada jawapan. Jadi cara paling mudah adalah 9 tolak 7. 9 tolak 7 dapat 2. Penyebut salin balik. Berapa kali kita tolak? 1 kali. 1 2/7. Tidak diperlukan jalan kerja. Jadi ini adalah cara yang terbaik untuk kita tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Tetapi jika terlalu besar jurang antara dua nombor, contoh 52 dengan 17. 52 dengan 17. Jadi kita kena tolak beberapa kali. Jadi ia tidak begitu praktikal lah untuk gunakan kaedah ini. Tetapi untuk standard UPSR, standard tahap 2, tahun 4, 5, 6, cara ni masih agak relevan dan agak baiklah untuk dapatkan jawapan yang segera. Okey. Okey, seterusnya. Bahagian last, bentuk pecahan perlu diingat. Pecahan ni adalah bab yang agak sukar bagi sesetengah orang tetapi agak mudah untuk sesetengah orang. Pecahan, hampir setiap bab mempunyai pecahan. Dalam wang ada pecahan. Dalam panjang isi padu ada pecahan. Dalam kadaran ada pecahan. Dalam operasi asas pun ada pecahan. Jadi pecahan merupakan satu bab yang berkait dengan bab-bab yang lain. Oleh itu penting untuk kita menguasai bahagian pecahan. Kita ulang kaji balik. Yang pertama, kita dah tahu maksud pecahan adalah sebahagian daripada keseluruhan. Seterusnya, pecahan terbahagi kepada dua. Pecahan wajar, pecahan tidak wajar.
pecahan wajah, pengangka kecil, penyebut besar. Cara nak ingat, kepala, badan. Kepala kecil, badan besar, wajah. Kepala besar, badan kecil, tidak wajah. Lepas tu kita ada belajar cara untuk tukarkan pecahan tak wajah kepada pecahan nombor bercampur, dan juga cara nombor bercampur kepada pecahan tak wajah. Ada 3 cara. Setiap setiap penukaran pecahan tadi saya telah bagi 3 kaedah. Jadi insya-Allah lepas ni akan diberi latihan berkenaan berkenaan dengan latihan penukaran nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.